Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, dipetik daripada Harapan Daily, ini satu dakwaan yang sangat mengejutkan kita semua apabila ahli PAS sertai amanah kerana takut kalah, kata Hadi. Sebelum kita teruskan ulasan pada petang ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, itu percuma dan anda tak bayar apa-apa. Saudara-saudara sekalian, Presiden PAS hari ini, Abdul Hadi Awang, mendakwa tindakan segelintir ahli dan bekas pemimpin parti itu menyertai amanah adalah kerana takut kalah dalam pilihan raya. Berucap dalam ceramah Perdana PN Johor malam tadi, Abdul Hadi turut menyifatkan mereka sebagai lemah semangat sehingga sanggup meninggalkan dasar perjuangan PAS. Terdapat kalangan PAS yang lemah semangat, yang mana mereka sanggup dan sayang nak tinggalkan DAP, takut tak menang pilihan raya, kata beliau. Orang yang takut tak menang itu yang masuk parti amanah ini dan yang ikut parti amanah ini adalah kerana nak menang pilihan raya, kata beliau lagi. Saudara-saudara sekalian, beginilah apabila pilihan raya menjelang, apabila saja ada orang menyertai parti lain, pasti akan diberikan pelbagai gelaran oleh parti yang lain, termasuklah oleh PAS. Abdul Hadi Awang mengatakan mereka sanggup meninggalkan prinsip dasar perjuangan PAS, katanya di markas PAS kawasan Bakri Muar malam tadi. PAS PN dalam usaha untuk merampas dua kerusi yang ditinggalkan oleh Raham Salahuddin Ayub, iaitu kawasan Parlimen Pulai dan Dewan Undangan Negeri Dun Simpang Jeram. PN meletakkan timbalan Ketua Bersatu Pulai Zulkifli Jaafar sebagai calon dalam PRK peringkat kerusi Parlimen, manakala timbalan Pesuruhjaya PAS Johor Dr. Muhammad Mazri Yahya di Dun Simpang Jeram. Parti Kerajaan pula menamakan bekas Speaker Dewan Undangan Negeri Johor Suhaizan Khayat untuk PRK Pulai, manakala timbalan Ketua Amanah Bakri Nazri Abdul Rahman di peringkat Dewan Undangan Negeri. Kedua-dua calon daripada parti kerajaan adalah daripada ahli amanah. Ahli ataupun Abdul Hadi juga mendakwa keengganan DAP menerima hukum hudud mendorong PAS menggerakkan usaha menukar kerajaan ketika PH yang mendapat mandat daripada pengundi pada tahun 2018 mentadbir negara. Kata ahli Parlimen Marang itu, dia kemudian berjumpa Dr. Mahathir Mohamad yang ketika itu menjadi Perdana Menteri untuk bertanyakan keadaan dalam kerajaan. Tun Mahathir kata, saya tak sangka jadi begini, tak tahu apa nak jadi apabila orang Islam tak memimpin, Melayu tak memimpin, kata Tun Mahathir lagi. Saya kata, Tun, kita usahakan satu ahli Parlimen Melayu, Bumi Putra, masukkan juga China dan India yang tak ekstrim bergabung, kata beliau. Cukup jumlah kita ubah kerajaan, maka berjayakah kita ambil kerajaan, katanya, menceritakan mengenai insiden langkah Sheraton yang berlaku pada akhir 2022 Februari. Saudara-saudara sekalian, dengan pengakuan daripada Hadi Awang berkaitan dengan langkah Sheraton ini, nampaknya kita sudah tahu siapakah mastermind dalam insiden langkah Sheraton pada akhir Februari 2022 itu. Apabila Hadi Awang sendiri menyatakan bahawa dia kata kita usahakan merujuk kepada kerjasama dengan Tun, satukan ahli Parlimen Melayu, Bumi Putra, masukkan China dan India yang tak ekstrim bergabung, kata beliau. Cukup jumlah kita ubah kerajaan, maka berjayakah kita ambil kerajaan, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Dipetik daripada Harapan Daily, ini satu pendedahan yang luar biasa. Ditulis oleh Fatih Aris Omar, bersatu sekadar makan sisa-sisa nasi tambah PAS. Saudara, ini pastinya akan membuatkan minda dan pemikiran kita terbuka, berlapang dada untuk mengetahui fakta yang dituliskan oleh Fatih Aris Omar ini. Dipetik daripada Harapan Daily. Apa pendapat anda tentang isu dan juga tajuk kali ini? Adakah benar bersatu hanya sekadar makan sisa-sisa nasi tambah PAS? Benarkah parti bersatu sebenarnya hanya mendapat bahagian-bahagian yang tinggal sisa-sisa saja daripada PAS?
Kita lihat dahulu fakta yang didedahkan ini. Ada orang yang bertikai, kenapa saya dedah PAS sisihkan bersatu di negeri-negeri Terengganu, Kelantan dan Kedah. Di negeri lain yang Perikatan Nasional PN kalah, apa cerita? PAS korbankan dirinya untuk bersatu atau sama juga? Sama sahaja. Kalau kita mahu faham PAS, kita kena sedar. Pertama, PAS suka kerjasama. Jarang ia bergerak solo sejak bersama Barisan Nasional. Kedua, PAS perlu bekerja sama untuk keluar. PAS perlu kerjasama untuk keluar dari kubu, yaitu timur dan utara. Ketiga, jika perlu guna logo lain, tukar slogan, tukar retorik, PAS akan buat. Keempat, banyak kerjasamanya tidak bertahan lama, kecuali dengan PKR. Jika dapat kuasa, PAS akan bolot kuasa. Keenam, sebelum berkuasa, pengaruh parti sekutu tidak dibenar berkembang. Ketujuh, di tempat PAS tidak kuat, parti sekutu dibenar bertanding banyak kerusi. Kelapan, tapi PAS pilih kerusi sedap-sedap, boleh menang, walau tanding sikit. Kesembilan, selalu ungkit jentera PAS bantu parti sekutu. Ini baru muncul. Kesepuluh, rela peralat apa sahaja cara, elok atau tidak, asalkan matlamat tercapai. Di bawah ini ditunjukkan peratusan kerusi yang PAS menang di 6 negeri. Contohnya di Selangor. Memang PAS bertanding 17 kerusi sahaja, tetapi kerusi yang ia yakin menang. Bersatu menang, memang bertanding 33 kerusi, tetapi berapa dapat? Sikit tidak apa, tetapi banyak menang. PAS menang 10 daripada 17 kerusi. Peratus PAS menang 58,8%. Bersatu menang 12. Nampak macam banyak, tapi pencapaiannya hanya 38,7%. Nampak tak? PAS ambil kerusi sedap-sedap, tolak kerusi yang sukar dimenangi kepada sekutunya. Bersatu seronoklah dapat banyak kerusi, tetapi tidak menang. Maka, orang PAS boleh jajah cerita. Memanglah bersatu tidak boleh menang. Ia tiada jentera, PAS ada jentera. Padahal, memang tidak boleh ditembusi. Tengok agihan kerusi bersatu dan gerakan di Kedah. 3 kerusi melepas, tetapi PAS goyang kaki dengan 21 kerusi. Prestasi 100%. Tengok betul-betul. Anda boleh fikir sendiri apa itu PAS. Di Selangor, 22 berbalas 34 pada PRN 2023. PAS 10/17, 58,8%. Bersatu menang 12/31 kerusi, 38,7%. Pulau Pinang pula, mereka mendapat 11 daripada 29 kerusi yang ditawarkan. PAS menang 7 daripada 10 yang ditandingi. Peratus menang 70%. Bersatu pula dapat menang 4 daripada 11 kerusi dengan 36,4%. Di negeri Sembilan, 5 daripada 31 kerusi dimenangi oleh Perikatan Nasional. PAS menang 3 daripada 13, PAS menang 23,1%. Bersatu pula 2 daripada 16 kerusi yang ditandingi dengan peratus 12,5%. Sebagai perbandingan, tengok pula bagaimana PAS bolot kuasa di 3 lagi negeri. Bersatu tersisi, dapat exco belas isan PAS sahaja. Kita tidak akan faham kalau tidak banding PRN 2023 dengan PRU 2018. Sebab itu, kita boleh lihat, kita boleh sebut, bersatu ini sekadar makan sisa-sisa nasi tambah PAS. Kita tengok ini. Terengganu, di Terengganu 32 berbelas kosong. PAS menang 27.
Bersatu 5. Exco yang diperoleh oleh Bersatu hanya 1. Pada 2018, PAS dapat 22 daripada 32 kerusi. 2023, PAS kaut lagi 5 kerusi, jadi 27. Bersatu 5. Di Kelantan, 43 berbalas 2. PAS 38 bersatu 5, hanya dapat 1 exco. Pada tahun 2018, PAS dapat 37 daripada 45 kerusi. 2023, PAS curi lagi 2 kerusi, jadi 39, bersatu 6. Di Kedah, 33 daripada 3. Berbalas 3, PAS dapat 21, gerakan 1, bersatu 11. 3 exco saja diberikan kepada Bersatu. Pada tahun 2018, PAS dapat 15 daripada 36 kerusi. 2023, PAS bolut lagi 6, jadi 21. Gerakan 3 bersatu 12. Kalau contoh-contoh ini bukan bukti PAS, bolut dan tamak namanya, kita nak sebut apa? Licik, putar alam, atau golojo? Saudara, petikan ini dipetik daripada Harapan Daily, ditulis oleh Fatih Aris Omar. Sebelum kita berpisah, apa pendapat anda tentang isu kali ini? Bersatu sekadar makan sisa-sisa nasi tanpa PAS. Adakah anda setuju dengan fakta-fakta dan data-data yang ditunjukkan oleh penulis bahawa memang berlaku beberapa perkara yang menarik? Orang PAS boleh jajah cerita. Memang Bersatu tidak boleh menang. Ia tiada jentera. PAS ada jentera. Padahal kawasan yang ditandingi oleh parti Bersatu kebanyakannya tidak boleh ditembusi. PAS ambil kerusi sedap-sedap. Tolak kerusi yang sukar dimenangi kepada sekutunya. Bersatu seronoklah dapat banyak kerusi tetapi tidak menang, kata penulis di Harapan Daily. Sekian dulu Malaysia kita punya. Kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel terkini. Ini berita terkini untuk keadaan dan situasi menantu Muhyiddin yang dalam keadaan kritikal pada waktu ini. Terkini, menantu Muhyiddin sah dikenakan notis merah oleh Interpol. Saudara-saudara sekalian, menantu Muhyiddin Yassin dan seorang peguam telah diletakkan dalam senarai notis merah Polis Antarabangsa Interpol kerana dikehendaki SPRM. Menurut utusan Malaysia, perkara itu disahkan oleh Ketua Polis Negara Razaruddin Hussein. Semalam di dalam artikel yang ditulis oleh sabudinhusin.com, kita telah membaca bahawa satu persoalan besar ditimbulkan untuk Muhyiddin Yassin. Persoalan itu ialah tidak malukah Muhyiddin bahawa menantu beliau kini menjadi bahan buruan, kepada polis antarabangsa termasuklah Malaysia. Selain daripada itu, yang dipersoalkan juga ialah bagaimana Muhyiddin Yassin boleh menjadi Perdana Menteri sekali lagi, bagaimana Muhyiddin Yassin mahu diangkat menjadi Perdana Menteri sekali lagi, walhal menantu beliau turut kini menjadi buruan. Selain itu, ada juga netizen yang mengatakan bahawa bagaimana Muhyiddin Yassin dapat memartabatkan, menguatkuasakan undang-undang kalau dia jadi Perdana Menteri sekiranya menantu beliau sendiri dicari dan diburu oleh pihak berkuasa, kata mereka lagi. Dan paling dicadangkan oleh netizen ialah supaya Muhyiddin dapat menghubungi menantu beliau ini untuk mengarahkan beliau pulang atau sekurang-kurangnya mendedahkan lokasi menantu beliau ini. Ada persoalan besar daripada netizen. Kenapa menantu Muhyiddin ini sanggup melarikan diri padahal dia tahu mentuanya itu ialah pemimpin besar dalam sebuah parti dan pemimpin besar Malaysia. Bukankah itu perkara yang memalukan mentua beliau, kata mereka. Dan kalau itu ada terjadi, dia sanggup melarikan diri dan sanggup pula untuk tidak memikirkan
perkara yang akan menimpa terhadap Muhyiddin dan keluarganya, mereka bertanya, apa sebenarnya yang mungkin coba disembunyikan? Adakah isu yang mereka sembunyikan, kata netizen? Mereka mula menggunakan pepatah, yaitu berani kerana benar, takut kerana salah, kata mereka. Jadi, adakah beliau melarikan diri ini kerana takut sesuatu, kata mereka, walaupun menantu Muhyiddin telah pun mengeluarkan kenyataan bahawa beliau bukan melarikan diri tetapi menunggu untuk masa pulang ke Malaysia. Peguam yang turut disenaraikan dalam Interpol ini, senarai merah Interpol juga, mengatakan bahawa beliau sebenarnya teraniaya. Mereka akan balik kalau mereka tidak teraniaya, kata mereka lagi. Menjadi persoalan daripada netizen ialah apakah kalau Muhyiddin menjadi Perdana Menteri dan Perikatan Nasional menjadi kerajaan sekali lagi, dua buruan Interpol merah ini akan kembali semula ke Malaysia? Itu persoalan daripada netizen. Jadi saudara-saudara sekalian, ini yang terkini, menantu Muhyiddin kini dikenakan notis merah Interpol. Adakah Muhyiddin akan bertindak balas dengan mengarahkan menantu beliau ini pulang ke Malaysia atau memberitahu lokasi anak menantu beliau ini? Adakah Muhyiddin akan berani melakukan itu seperti yang dinyatakan oleh Sabudin? Tak malukah Muhyiddin untuk menantu beliau dijadikan buruan ini? Dan bagaimana Muhyiddin mau jadi Perdana Menteri sekali lagi, kata mereka. Saudara-saudara sekalian, Ketua Polis Negara kita telah pun mengesahkan bahawa kedua-dua mereka ini telah diberikan tindakan notis merah dan kini menjadi buruan. Dua individu yang dimaksudkan ialah Muhammad Adlan Berhan dan juga Mansur Saad, peguam dan tokoh penting dalam NERS. SPRM mendakwa kedua-dua mereka ini dikehendaki berhubung projek yang melibatkan pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing. Kedua-duanya melarikan diri dari negara ini pada bulan Mei. Utusan Malaysia memetik sumber tanpa nama yang mendakwa Muhammad Adlan meninggalkan negara ini melalui sempadan Johor Bahru. Dia dipercaya berlepas ke negara ketiga, kata sumber itu. Muhammad Adlan melalui peguamnya mengeluarkan kenyataan yang mendakwa dia menjadi sasaran secara tidak sah dan menyebabkannya menderita dan berada di ambang kehancuran dari segi keuangan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tidak malukah atau tak rasa malukah Muhyiddin bila menantunya kini buruan Interpol? Macam mana nak jadi Perdana Menteri semula? Persoalan ini timbul dan persoalan ini bertitik tolak daripada tindakan pihak kerajaan Malaysia telah pun menyenarai merahkan menantu Muhyiddin dan seorang peguam dan disenaraikan merah dalam Interpol. Saudara-saudara sekalian, menantu Muhyiddin Yassin kini sah diletakkan dalam notis merah Interpol atau polis antarabangsa untuk ditangkap dan dibawa balik ke Malaysia. Ini bermakna Muhammad Adlan Berhan sekarang adalah orang buruan pihak berkuasa di peringkat antarabangsa dan dicari di seluruh dunia. Ada persamaan dengan Jolo? Iya, ada. Jolo pun telah disenaraikan sebagai senarai merah Interpol. Menantu Muhyiddin pun telah disenaraikan senarai merah Interpol. Jadi mereka sekarang mempunyai status yang sama. Ini bermakna Muhammad Adlan Berhan sekarang adalah buruan pihak berkuasa di peringkat antarabangsa dan dicari di seluruh dunia. Turut bersama diburu Interpol ialah seorang peguam, Mansur Saad. Kedua-dua mereka dikehendaki SPRM untuk disiasat berkaitan dakwaan rasuah berhubung projek melibatkan pendaftaran dan penyimpanan maklumat biometrik untuk pekerja asing. Kedua-dua mereka dipercayai melarikan diri ke luar negara sejak bulan Mei tahun ini. Ya sudah, tindakan notis merah telah dikenakan terhadap mereka, kata Ketua Polis Negara. Ketua Polis Negara kita iaitu Razarudin Hussein hari ini mengesahkan berkaitan notis merah terhadap kedua suspek yang dikehendaki SPRM itu. Muhammad Adlan sebelum ini melalui peguamnya mengeluarkan kenyataan yang mendakwa
Dia menjadi sasaran secara tidak sah oleh SPRM yang menyebabkannya menderita dan berada di ambang kehancuran dari segi keuangan. Dia juga mendakwa akaun bank baik pribadi maupun yang dikaitkan dengan syarikatnya telah dibekukan tanpa notis. Bagi Mansur pula, dia mendakwa bahwa dia menjadi mangsa penganiayaan politik. Dengan disenaraikan dalam senarai merah Interpol ini, tidak rasa malukah Muhyiddin dengan apa yang sedang berlaku dan diperbualkan ramai. Di mata umum, gambaran yang terpampang dan sedang diperkatakan ramai ialah menantu seorang bekas Perdana Menteri sedang diburu dan kini diletakkan dalam notis merah Interpol. Berikutan enggan menyerah diri. Di mana rasa tanggung jawab Muhyiddin sebagai pemimpin dan bekas Perdana Menteri? Jika tidak boleh meminta menantunya untuk menyerah diri, beliau tentunya boleh meminta anak perempuannya, iaitu isteri Muhammad Adlan, untuk memujuk suaminya agar segera kembali dan menyerah diri kepada SPRM. Lagipun, berapa lama mahu melarikan diri dan bersembunyi? Kenapa Muhyiddin tidak melakukannya? Terpenting sekali, macam mana nak jadi Perdana Menteri semula? Jika perkara penting seperti ini pun, yaitu memastikan menantu sendiri patuh kepada undang-undang pun gagal dilakukan. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, itu percuma, Anda tak perlu bayar apa-apa. Kita jumpa lagi, Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.